Salam sejahtera diucapkan kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Baik, nama saya Sylvester Dylan anak Robert. Nombor petrik 260253 dari UUMPS Johor Bahru. Baik, pada kali ini saya akan membentangkan tajuk yang saya telah buat, iaitu peranan dan kepentingan institusi yang di Pertuan Agong. Jawatan yang di Pertuan Agong diwujudkan hasil daripada perakuan Suruhanjaya Red yang merangka perlembagaan persekutuan. Cadangan jawatan yang di Pertuan Agong timbul buat ikutan tentangan terhadap penubuhan Malayan Union yang dilihat cuba menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu pada ketika itu. Pada Ogos 1957, setelah memilih gelaran yang di Pertuan Agong dan menolak gelaran yang di Tuan Besar yang dicadangkan sebelum itu, Majlis Raja-Raja telah bersidang untuk mengundi pemegang takhta yang pertama. Institusi Raja khususnya yang di Pertuan Agong adalah kedaulatan negara dengan kedudukan dan peranannya termaktub dalam perlembagaan persekutuan yang perlu disokong dan didukung oleh kerajaan dan rakyat. Perlembagaan ialah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Kini Perlembagaan Malaysia mengandungi sebanyak 183 perkara yang tergolong dalam 15 bahagian. Antara kandungan yang menyebut mengenai kuasa kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri, bentuk dan tugas yang Pertuan Agong, Parlimen dan Kabinet. Sebanyak 10% atau 19 daripada 183 perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah perkara-perkara berkaitan raja. Baik, seterusnya kita akan melihat pada fungsi dan bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Pada perkara 32, dalam perlembagaan telah menetapkan kedudukan yang Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Antara bidang kuasa yang Pertuan Agong yang ada pada baginda ialah 1. Agama, yang kedua ketenteraan, yang ketiga undang-undang, yang keempat pentadbiran dan pelantikan, yang kelima adalah pengisytiharan darurat. Baik, yang pertama kali kita melihat pada agama. Yang Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, dan baginda juga ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan, iaitu di bawah wilayah-wilayah persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Bagi ketenteraan pula, yang Pertuan Agong merupakan pemerintahan tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Baginda bertanggungjawab dalam bidang kuasa am mengenai tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera dan serta lain-lain mengenainya, melainkan perkara-perkara bersangkutan dengan negarakan tentera. Pada aspek undang-undang pula, yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenan atau sebaliknya sesuatu rang undang-undang setelah melalui proses pembentangan di kedua-dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Melalui Fasal 8 Perkara 66 Perlembagaan Persekutuan, Pindaan 1994 menjelaskan kedudukan baginda untuk diguna pakai adalah mengikut kurungan 4A, yang Pertuan Agong hendaklah dalam masa 30 hari selepas rang undang-undang itu dikemukakan kepada baginda seterusnya memperkenan rang undang-undang itu dengan menyebabkan rang undang-undang itu dicopkan dengan mohor besar. Kurungan 4A, jika sesuatu rang undang-undang tidak diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam masa yang ditentukan dalam fasal kurungan 4, rang undang-undang itu hendaklah menjadi undang-undang apabila habis masa yang ditentukan dalam fasal itu mengikut cara yang sama seolah-olah baginda telah memperkenankannya. Untuk pentadbiran dan pelantikan, Yang di Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara, dan kedua-dua lantikan ini boleh dibatalkan oleh baginda atas nasihat PM. Sebelum menteri-menteri atau timbalan menteri menjalankan tugas, mereka hendaklah mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong juga melantik Peguam Negara dan Panglima Angkatan Tentera, dan pelantikan bagi jawatan-jawatan ini dilakukan atas nasihat yang ditentukan oleh perlembagaan.
Jawatan-jawatan lain yang boleh dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat adalah seperti ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ahli-ahli Suruhanjaya Polis, ahli-ahli dalam Majlis Angkatan Bersenjata dan lain-lain. Dan Yang di-Pertuan Agong juga boleh menetapkan beberapa jawatan sebagai jawatan-jawatan khas, termasuklah ketua-ketua jawatan dan timbalan ketua-ketua jawatan. Akan tetapi, baginda melantik seseorang ke jawatan ini atas sokongan Suruhanjaya yang berkenaan. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa dalam mengisytiharkan darurat. Yang di-Pertuan Agong juga boleh mengisytiharkan darurat atas nasihat Perdana Menteri jika mengancam keselamatan politik dan ekonomi negara. Apabila pengisytiharan darurat dibuat dan Parlimen tidak dapat bersidang, Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Parlimen untuk bersidang dengan secepat mungkin. Seterusnya, kita melihat kepada tindakan yang mengikut budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam 3 perkara. Tindakan 3 perkara yang boleh dibuat melalui budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama adalah melantik seorang PM. Yang kedua, tidak mempersetujui pembubaran Parlimen. Yang ketiga, meminta diadakan mesyuarat Majlis Saja-Raja. Baik, yang pertama, melantik seorang Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong dalam melantik Jemaah Menteri hendaklah terlebih dahulu melantik seorang ahli Dewan Rakyat sebagai PM untuk mengetuai jemaah itu. Ahli Dewan Rakyat yang dilantik menjadi PM ialah yang mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli-ahli Dewan itu. Menurut amalan ini, berarti orang yang dilantik itu ialah pemimpin atau ketua sesuatu parti politik atau persekutuan parti-parti politik yang mendapat kelebihan kerusi dalam Dewan Rakyat. Jika kebetulan tidak ada satu parti pun yang mempunyai kelebihan besar jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat, kemungkinan yang terbuka ialah pembentukan kerajaan campuran dan terletaklah kepada kebijaksanaan baginda memilih PM yang boleh mengendalikan jemaah menteri campuran. Dan Yang di-Pertuan Agong hendaklah berunding dengan pemimpin-pemimpin parti untuk mendapatkan keterangan dan memerhati sikap mereka untuk membolehkan baginda memilih seseorang ahli Parlimen yang dapat membentuk kerajaan persekutuan. Baik, situasi ini kita boleh lihat pada awal tahun ini, mana ada isu-isu tertentu yang melibatkan pemimpin-pemimpin negara kita pada masa itu, di mana Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat keputusan meletak jawatan, dan pengakhiran cerita kepada situasi itu yang melihatkan Yang di-Pertuan Agong memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia sekarang. Yang kedua ialah tidak mempersetujui pembubaran Parlimen. Baik, Yang di-Pertuan Agong menurut budi bicaranya boleh menahan persetujuan atas permintaan untuk membubarkan Parlimen. Perkara-perkara ini boleh berlaku disebabkan PM tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat, dan Yang di-Pertuan Agong tidak memperkenankan permintaan PM untuk membubarkan Parlimen. Yang ketiga pula adalah meminta diadakan mesyuarat Majlis Saja-Raja. Yang di-Pertuan Agong juga boleh menentukan bila mesyuarat Majlis Saja-Raja akan diadakan bagi hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan, peranan institusi diraja dan raja perlembagaan di negara ini adalah penting dalam menjamin kedaulatan, keamanan dan kestabilan negara dan boleh menyatukan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Justru usaha menyemai rasa taat setia, kecintaan dan patriotisme kepada raja dan negara serta menanam sifat menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama
bagi persekutuan dan keluhuran perlembagaan dalam kalangan rakyat Malaysia perlu diterapkan dari semasa ke semasa kerana ia sangat bertepatan dengan konsep Islam agama rahmah. Baik, sekian pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.